banyak industri ialah wave soldering ataupun reflow soldering. Tapi untuk SMT reflow soldering, iaitu dia ada satu conveyor tersebut dia akan laputi semua solder paste ataupun timah dekat atas semua pad, kemudian dia letak dalam oven. So oven tu dia macam hot air tu membuatkan dia cairkan timah tersebut dan semua komponen surface mount akan melekat di atas board. Itu proses reflow. Kemudian kita telah terdedah daripada kriteria atau requirement dalam IPC. So setiap klasifikasi, kalau kita ada 3 kelas klasifikasi, so benda ni memang akan digunakan dalam pembelajaran hari ini atau perkongsian hari ini, iaitu kelas yang pertama ialah general product elektronik. Kalau kita nak produce prototype ataupun apa-apa SME, small medium enterprise, nak producekan prototype, mestilah mengikut standard kelas yang pertama. Dan terusnya kelas kedua. Kelas kedua ni ialah produk yang menggunakan servis seperti biomedical ataupun phone, laptop dan sebagainya. Dan kelas ketiga ialah high performance. Macam kita kalau lah engineer ataupun designer nak buat produk tersebut, produk tu mesti dipublishkan dalam military, ketenteraan, udara, NASA dan sebagainya. Dan saya baru baca sedikit update biomedical. Sebelum ni dia kategori servis. So produk-produk biomedical kalau kita solder, dia sekadar nak memenuhi syarat kelas kedua sudah diterima, tapi mengakibatkan medical di dunia ni makin lama makin naik taraf dia. So most company yang produce produk biomedical perlu memenuhi kriteria kelas ketiga. Dia depends on company tu dia produce barang apa dan servis produk tu untuk kegunaan apa. Contohnya macam yang heartbeat machine tu. Kalau kita pegang heartbeat machine tu, dalam tu ada banyak ada PCB yang telah dipasang. So PCB tersebut sebabkan dia banyak digunakan dan benda tu critical, maksudnya setiap hospital perlu, maka produk tersebut perlu mengikut kriteria standard kelas ketiga. Kalau kelas kedua dari segi biomedical, contoh biomedical kalau yang cek suhu, sebab dia kecil tapi dia in service, dia digunakan setiap hari dan produk dia ialah banyak. Maksudnya kalau kita beli satu produk macam yang cek suhu telinga ataupun mulut tu semua, barang-barang dalam PCB dalam tu kalau kita nak buat pemasangan, dia perlu memenuhi syarat kelas kedua. Alright. Dan kita juga tahu beberapa komponen yang dikategorikan di bawah small mounted device ataupun small mounted component. Kita ada passive component, active component dan integrated circuit. So integrated circuit sebenarnya lah active component, tapi bagi-bagi dalam SMD kita integrated circuit ni mempunyai pelbagai jenis. So dalam that's why saya pecahkan kategori integrated circuit sebab integrated circuit sangat tersebar dia punya jenis dia terlampau banyak sangat jenis dia, dan banyak dia punya lead. So pada hari ini kita akan berkongsi, kita akan menelaah apa itu kriteria yang diterima dalam IPC untuk setiap komponen yang mempunyai lead. Maksudnya dia ada
kalau IC tu ada banyak jenis pin kan, banyak jenis pin. So pin tersebut saya panggil dia lead. Kemudian dan semua jenis yang common saya tak cover semua, sebab kalau cover semua saya tak ada specialized tools nak explain terhadap special komponen tersebut. So jadi pada hari ini saya akan kongsikan general komponen seperti chip komponen. Chip komponen ni macam resistor, kapasitor, kemudian rounded komponen ataupun cylindrical komponen. Cylindrical komponen ni macam yang diode yang saya tunjuk semalam tu, diode yang bulat tu. Kemudian galwing, macam pin IC yang bentuk galwing, J-lead, quad flat dan sebagainya. Alright, so far ada soalan ke? Jika tiada, saya boleh teruskan dengan pembelajaran hari ini. Seperti yang saya nyatakan semalam, slide saya sebenarnya salah saya ialah saya tak bagi slide tu dekat urus setia seminggu awal. Jadi kalau sebagai bukti yang laptop saya ada problem, okay, saya tunjuklah sekejap lah kan. Ni laptop saya yang saya buat kerja, tapi saya pun tak tahulah kenapa. Bila saya buka laptop saya memang power button dia problem, so dia tak boleh on. So saya pun tak tahu. Saya dah try charge tapi bila saya buka power button dia ada dekat bahagian solder power button tu, dia ada kesan burn tu. Bila kesan burn tu, bila saya try cantumkan malam tadi pun tak boleh juga. So laptop ni dia punya peliknya laptop ni, dia punya power button dia sekali dengan keyboard tau. Ni interesting juga kalau kita nak belajar bertukar laptop ke, sebab laptop semua dalam laptop SMD kan. So it's a good thing juga sebenarnya. Bila saya buka semalam, menarik juga sebab dia built in dengan keyboard sekali. So dia punya power button, ni power button dia. So cara the best untuk bertukar laptop macam ni, kalau power button dia rosak, memang kena tukar the whole keyboard. Tu saya tengok YouTube semalam lah. Interesting. Tiba-tiba dia walaupun benda tu ialah kesalahan, tapi kesalahan tu boleh menjadi pembelajaran lah. Dia best lah saya tengok. Yeah, alright. So saya share screen. Sebentar ya, your entire screen. Alright. You tak boleh keluarkan hard disk dia. Saya simpan dekat dalam dia punya main. So kalau hard disk, kalau kita keluarkan yang macam C kan, dia ada, kalau hard disk dia dua type kan, C and D kan. Iaitu kalau D tu yang external yang kita keluarkan kan. Yang saya simpan tu ialah kat dalam desktop. So bila nak simpan dalam desktop, kalau kita nak buka, kita kena gunakan software untuk bukakan dia balik semula. So mic kerja pula. So instead of saya buat kerja tu and buang masa, saya buat je slide baru. Tapi secara jujurnya kalau tanya saya memang practice slide tu lama, taklah lama, 4 hari macam tu. Saya practice macam mana nak present dan sebagainya. Tapi ya, semalam memang secara jujur memang salah saya. Saya present memang tak ikut SOP saya plan. Saya jenis yang kalau kata expert saya nampak macam, muka saya nampak macam ganas, tapi saya jenis yang sangat straightforward and lulus benda lah. Kalau saya dah plan benda tu, kalau benda tu tak jadi, saya akan jadi down. Macam tu lah kurang. Itu antara personality yang tak bagus ataupun personality yang habit yang tak bagus terhadap diri saya. Tapi saya cuba untuk memperubah sebagai menjadi seorang yang mempunyai mental yang kuat dan sebagainya, insyaAllah. So pada hari ini kita akan mana saya punya video. Alright. So pada hari ini, alright.
The reason why kenapa saya tunjuk laptop dan sebagainya sebab saya akui benda semalam ialah macam siapa je yang nak present tanpa slide kan, memang tak proper kan. Dan saya tapi basically slide saya memang semua daripada note saya. Memang 100%, cuma note saya banyak words, slide saya banyak gambar. Tu je beza dia. Kalau explanation, saya tak suka explain dalam slide. Kalau saya explain dalam slide, baik saya tak secara saya straightforward ya. Kalau saya banyak banyak explain dalam slide, saya tak ada cakap lah kan. Basically saya baca je slide tu, maksudnya saya tak ada nak explain apa-apa in perkataan. Itu saya punya saya punya prinsip. Tapi itulah ada orang kata tak baik juga yang tu kan. Tapi so okay, kita teruskan. So hari ni ialah pasal acceptability requirements and criteria in SMD. So kalau kita tahu acceptability requirement and criteria ni, dia mesti ada, yang pertamanya ialah kriteria. Kriteria dia ialah mesti yang kriteria yang tiga tu. Target, acceptable and defect. Target ni ialah yang betul-betul kita diterima, memang 100% perfect, guarantee. Acceptable, dia sekadar dia boleh diterima saja. Dan yang defect tak boleh diguna langsung. Dan acceptable requirement ni yang class 1, class 2 and class 3. So setiap class 1 ada target, acceptable, defect. Sama juga dengan class 2, dia ada ada target, acceptable and defect. Jelas ke pasal dua kriteria ni? Sebab saya ketika belajar IPC ni, dua benda ni pun saya confuse. Mana satu target ni kat mana, kelas ni kat mana, macam tu lah. Sebab dia kalau baca dokumen IPC memang pening. Sebab word dia tu, dia punya term dia tu pelik. Ada pelik-pelik sikit. So bila kita sebagai native speaker Melayu, kita nak faham tu pelik juga. So macam tu lah. Kenapa saya ignore? Alright. So next ialah alright. So alright. Kriteria yang kita akan bincangkan ialah yang ni major dia. So major dia ialah yang pertama ialah side overhang. So side overhang ni saya buka kamera ni supaya saya boleh tunjuk sikit macam mana demonstrasi dia. Mana IV cam. Alright. Okay, boleh. Saya akan banyak switch kamera lepas ni. So harap boleh diterima. Okay, so saya stop present dulu. Kemudian saya akan present balik semula. Alright. Kalau side overhang, anggap ini PCB yang ada pad. Tak nampak. PCB yang ada pad. So side overhang ni sebabkan dia panggil side sebab dia pandangan dia bukan macam ni. Pandangan dia macam ni. Daripada atas. Maksudnya dia ada hujung sini dan hujung sini. So ni PCB, ni pad. So ni contoh ni adalah komponen, ni dia punya kaki lah, contoh kaki tu. So side overhang tu maksudnya adalah dia sengit ke tepi. Ni panggil side overhang. Maksudnya sengit dia side, dia ke tepi. The side. Yang keduanya adalah saya share balik screen. Susah kat GM ni kan. Dia susah, dia leceh. Right, next ialah tak boleh tekan pula. Okay, next ialah end overhang. So end overhang ni end overhang ni sebabkan dia punya pandangan macam ni. So end dia adalah hujung ke hujung. Maksudnya dia akan sama ada komponen tu dia slide ke sini ataupun dia slide ke sini. Itu maksud dia end. Maksudnya hujung ke hujung. End. Alright. So share the screen.
screen 1. Alright, cantik. Okay, kemudian ialah end join with. Okay, dalam IPC dipanggil end join. Saya tukar balik pada switch camera. Okay, dalam IPC, kalau baca dokumen IPC, join tu maksudnya ialah timah, adalah connection. So bayangkan ini timah, ni PCB and ini komponen. So kalau join tu maksudnya ialah timah tu, pandangan timah tu macam ni lah maksudnya. So macam kalau end join tu kalau daripada hujung ke hujung ni, maksudnya end join. Maksudnya berapa timah berapa keluasan yang boleh disolder dalam untuk satu komponen. Jelas tak untuk end join ni? So far jelas ke untuk 3 kategori ni? Bagi saya jelas lah. Jelas. Okay, Alright, jelas. Nanti. So next ialah side. So side pula kalau end sebab dia akan pandang hujung. Kalau side dia akan pandang tepi pula. Kalau tepi maksudnya tepi ni daripada pin dengan pad berapa dia punya lebar. Panjang. Berapa dia punya panjang. So dia ada kriteria dia. Kalau tapi dalam IPC dia kriteria dia in percentage. Nanti kita akan go through satu persatu setiap komponen lah, insya-Allah. Okay, next ialah max failure height. Max failure height ni maksudlah join yang berlebihan ataupun ketinggian timah dekat pin dengan pad tu berapa tinggi dia boleh pergi, berapa rendah dia boleh pergi. Dia ada max, dia ada paling tinggi dengan paling rendah. Minimum failure height dengan maximum failure height. So maximum failure height kalau kita solder, bayangkan yang saya pegang ni timah. So bentuk timah tu jadi macam ni misalnya kan. So dia ada bukan ukuran, dia ada percentage berapa ketinggian yang boleh diterima dalam produk elektronik tersebut. Begitu juga dengan minimum. So kalau maksimum dia akan pandang daripada bawah sampai ke atas. Tapi kalau minimum dia akan dari bawah hujung daripada betul-betul PCB, permukaan board sehinggalah bottom komponen tu. So ni komponen. So ni top permukaan atas komponen, ni ialah permukaan bawah komponen. So kalau minimum failure dia ialah perantaraan permukaan atas board sehingga permukaan bawah komponen. Itu maksud minimum failure height. Dan solder thickness. Solder thickness ni berapa banyak timah yang telah disolder daripada permukaan board sehinggalah pin komponen SMD tersebut. End overlap. End overlap pula ialah kalau lah ni pad, end overlap ni yang hujung ni. Maksudnya hujung pin komponen sehingga pad bawah komponen. End overlap berapa yang boleh diterima. Maksudnya kalau dia contohlah ada orang dia pasang komponen dia macam ni misalnya kan. Kemudian solder tu, timah dia tu hanya connect sampai hujung ke sini je. So dia dah dikategori ini kena check, tak boleh kategori sebagai target komponen, tak boleh kategori sebagai target kriteria. So kena check dia jatuh bawah end overlap tak? Macam tu. So end overlap ni kadang-kadang kita pening dengan end overhang. Dia end overhang ialah komponen orientation.
maksudnya kalau dia tanpa solder. End overhang maksudnya kalau kita letak komponen tu position dia macam mana tu end overhang. Kalau end overlap ialah komponen tu dah solder, dah ada timah, dah ada connection, dia panggil end overlap. Alright, so standard ESMT, boleh ke setiap produk yang kita pasang pergi ke market, go to go to user ke ataupun boleh dijual kat mana-mana ke? Boleh, sebabkan most produk yang general dia memerlukan functionality je. Kalau benda tu kalau kita on, hidup, function, okay, settle masalah. Tapi tidak, kalau orang yang company yang betul-betul macam kalau produk tu macam seperti oscilloscope ke, benda tu yang mahal, maksud sekali beli tu 12,000. Selalunya kalau produk macam tu, satu unit tu so far setahu saya pernah Testo kan nama company tu Testo kat saya yang buat mekatronik punya barang tu. Testo. So saya pernah berborak dengan dia punya apa ni? Betul kan Testo kan? Festo lah. Testo. Bukan Festo kan? Oh sorry, Testo. Betul. Astagfirullahaladzim. Festo, betul. Minta maaf. So Festo, saya pernah masa tu dia punya bukan chief lah, orang panggil senior engineer. Title dia tak salah time tu ialah manager. Tapi dia datang masa training saya tu, dia kata dia senior engineer. So dia ada jual satu kompartmen untuk training, just untuk training PLC tau. Untuk training PLC. Lepas tu dia bawa satu contoh PLC yang dia buat tu. Yang dia datang tu, dia kata sebab manager tu kawan kepada expert saya. So dia datang, dia kata yang ni nampak ni macam ni. Selalunya dia kata kalau macam PLC, yang dalam PLC tu ada komponen-komponen elektronik kan. Selalunya kalau nak buat inspection, dia akan buat inspection 9 ke 12 kali. Baru lepas untuk ke sales and marketing team. So masa production team akan pegang item tu, dia akan check banyak 9 ke 12 kali. Sometimes ada satu produk tu dia check 100 kali baru dia boleh go kepada ni. So saya pernah tengok juga kalau nak jadi electronic technician dekat Festo, dia memang dia ada tag kat situ, has been exposed to IPC /A/C10 yang IPC yang saya terangkan ni lah. Dia ada macam kilang, seperti kilang astagfirullahalazim, saya tak ingat nama, Sony. Ya, ada Sony. Dia sebabkan Malaysia, Sony ialah the mix company. Sony sepatutnya dia ialah owned by Japan. Tapi dekat yang setahu saya pernah berborak dengan engineer Sony yang dekat Bangi tu, dia kata somehow dia punya architecture elektronik ataupun design elektronik dia ikut US kadang dia ikut Japan. Tapi kalau dia ikut US, masa produk tu dia kena ikut IPC punya standard. Tapi kalau Japan ni dia secara jujur, Japan dia ada IPC diorang sendiri. Saya pun tak tahu macam mana diorang wujudkan, tapi Japan. Alright, so dalam SMT yang kita akan bincangkan, kita ada komponen yang saya listkan ni lah. Yang pertama ni ialah chip komponen. Chip komponen ni yang macam bentuk dia memang macam chip, macam ni. So chip komponen ni dia ada dua jenis. Satu lead dia hanya dekat bottom je. Dekat tepi, dekat side, atas tak ada. Dia memang bottom je ada. Dia ada connection. Dia punya kaki pin tu memang kat bottom je ada. So dalam IPC connection macam pin tu dia orang panggil termination. So termination kalau sekejap So saya tak ada
Contoh kalau macam ada komponen ada pin kan. So kat pin tu dipanggil termination. Kalau baca dokumen IPC, kalau ada disebut end of termination, maksudnya hujung setiap kaki pin tu. Tu maksud IPC lah. So tu jenis yang pertama, iaitu chip tu dia ada kontak yang boleh solder, dia hanya ada bottom je, tepi tak ada langsung. So type yang kedua ialah yang macam biasa, yang normal, yang tepi dia ada kontak, yang atas dia ada kontak, dia punya side pun ada kontak, bawah pun ada kontak. Yang ni paling general and banyak keluaran by kilang-kilang seperti Tetronic dan sebagainya. Alright. Tapi yang jenis yang pertama chip component yang ada kontak yang kontak satu kontak je, yang bottom, yang permukaan bawah aja ada kontak tu, selalunya dah tak ada keluaran dah. Kalau ada keluaran pun dia komponen tu mesti special punya komponen. Saya pernah jumpa resistor tu value dia 43.7K. Dan satu lagi saya pernah jumpa 43.78K. Maksudnya benda value tu bukan standard value. Kalau kita jumpa standard value mesti dia 47K je kan, dia tak ada 47 point something ke apa. Kalau value pelik-pelik selalunya dia akan keluarkan manufacturing yang pelik-pelik juga. Selalunya lah, tapi tak semua. So yang pertama tadi adalah chip component, yang keduanya adalah cylindrical end cap. Cylindrical end cap ni saya ambil tisu punya gulung. So dia bentuk cylindrical lah, dia bentuk cylindrical. Kemudian dekat hujung dia tu ada kontak ataupun pin untuk kita solder. Dan macam tu, dia panggil cylindrical end cap. So selalunya cylindrical end cap ni so far dalam pengalaman saya pernah jumpa dua je yang mempunyai packaging cylindrical end cap. Yang pertama ialah diode, yang kedua ialah fuse. Fuse pun jarang, selalunya fuse akan datang dalam keadaan package chip component. Next ialah castellated termination. Castellated termination ni saya tak tahu nak saya secara jujur saya try juga Google apa maksud castellated in Melayu ni, tapi saya tak tahu benda tu betul tak betul. So saya guna je term castellated termination. So castellated termination ni dia pin, tapi pin dia ada curve. Macam kat dalam gambar ni ada curve. Selalunya macam IC ESP32 macam ni adalah dia punya curve kat ujung, curve dia punya kat pin tu. So bila setiap pin tu ada curve macam tu, tu bermaksud tu maksudnya ialah pin castellated, ataupun macam saya sebut tadi termination maksudnya ialah pin component, dia panggil castellated termination. Jelas ke so far? Okay, boleh lagi. Alright. Saya teruskan ya? Macam bijak budak aku. Aduh. Alright, so next ialah connector. So connector ni dalam IPC sebenarnya sama, dia punya kriteria sama je dengan through hole punya connector. So kalau kita tengok banyak connector sekarang, kalau kita macam saya buat macam saya cuba nak kat sini ada, alhamdulillah. Alright, macam saya cuba buat microcontroller sendiri punya board. So kita banyak je connector yang ada SMD punya parts. Tapi kriteria dalam IPC macam mana nak pasang dia, dia punya karakteristik ataupun ciri-ciri benda tu ikut standard atau ikut tak standard, dia punya kriteria sama je dengan through hole, dan selalunya lah sepanjang saya solder board
connector paling susah saya nak ikut standard. Kadang-kadang sebab dia kecil, bila kita pegang pakai tweezer pun, kadang kita tersentuh dia punya body tu. Bila tersentuh body tu, dah reject terus. Maksudnya kalau dah body tu burn, plastik, sebab body connector kan plastik kan. So body plastik tu burn, kita komponen tu dalam, walaupun kita boleh cocok sekalipun kan. Macam kalau kita ambil connector macam yang ni fit, yang ni male, kita ambil male punya connector, kita cocok, masih boleh cocok dan dia punya simptom functionality tak mengganggu pun. Dia berfungsi je. Kalau untuk kita sebagai prototype ataupun designer yang sekadar nak belajar macam mana benda tu working, boleh lah. Tapi kalau untuk publish sebagai standard, tak boleh. Dia still dikira damage component. Alright, next ialah quad flat package. Plastic quad flat package. So plastic quad flat package ni banyak dah ada dekat dalam pasaran. The reason why dia boleh jimat satu IC lebih kecil tapi banyak pin configuration. So kadang-kadang kalau kita jumpa pin, kalau kita jumpa pin ni 28 pin ni. 28 pin. Tapi dia still dalam bentuk IC biasa. So bila dia bentuk IC biasa, dia jadi besar. So manufacturer dia buat satu, kenapa quad flat package ni banyak dikeluarkan pasaran sekarang, sebab dia lagi jimat space, senang untuk solder dan pin configuration boleh, maksudnya IC tu kalau ada pin configuration yang tinggi boleh dipakaikan. Cuma dia pun cara nak solder kalau by hand, so far saya rasa easy je kalau kita dah ada cara nak solder macam mana IC ni. Tapi kalau nak repair dia agak sukar. Kenapa? Sebab kita kena kalau secara profesional, kalau nak repair kena pakai dua tweezer iron. Macam kalau yang ni memang pen kan. Kalau nak buka IC dia pakai yang tweezer iron tu. Kemudian tweezer iron tu diketip yang kedua, kemudian dipusingkan, baru boleh tanggal IC tu. Ataupun dia pakai hot air lah. Tu sekadar perkongsian how to rework benalah ni. Next ialah komponen yang ada thermal plane. Selalunya komponen thermal plane ni saya ada dekat dalam PCB tuan-tuan dan puan-puan tu, yang PCB merah tu ada IC regulator kan, betul tak? So IC regulator tu dia through hole. Tapi akibatkan dia bend dan ada thermal plane. Thermal plane tu yang pad dekat pad bawah tu, thermal plane tu dikategorikan sebagai SMT komponen. Maksudnya plane tu je ataupun pad tu je dikategori sebagai SMT komponen. So untuk solder, untuk kriteria macam mana SMT komponen tu untuk thermal plane ni pun ada kriteria dia macam mana nak solder. So kalau the reason why dia wujudkan thermal plane ni sebab untuk dia dissipate dia melepaskan heat lah. So bila melepaskan heat, komponen tak panas sangat, temperature okey, tak mengganggu simptom dalam atau tak mengganggu kefungsian dalam board tersebut. Right. Next ialah galwing. Galwing ni dia ada 3 jenis. Dia ada flat. Dia ada flat. Galwing ni dia memang ada flat. Galwing dia bentuk dia yang macam S tapi S tak cukup tu. So dia ada flat. Dia ada round. Dengan dia ada juga flattener. Flattener ni macam dia bawah dia tu betul-betul flat habis macam tu. Tapi selalu yang kita akan jumpa ialah flat dengan round je lah kita paling
kalau kita paling jumpa, selalu pun jumpa pun. Tapi tak apa, yang pasal flat and round or flattening ni, flatten ni, flatten dulu lah. Flatten ni, so saya akan explain ada sesi macam mana nak bukan soalan solder, kriteria solder untuk galwing leads ni. Kaki galwing ni. Dan yang terakhir ialah J-lead. J-lead ni yang bentuk J, IC tapi dia bentuk J. Pun ada kriteria macam mana nak buat dia dan sebagainya. So sekarang jam, okay, next. Boleh lagi. Actually Yus, Ya. kalau kita nak bagi latihan kat pelajar kan, IC yang through hole biasa kita guna tu, kalau kita bengkokkan dia jadi untuk J ni, kita boleh buat dia sebagai SND kan? Tak boleh. Kenapa? Saya pernah buat, tak jadi. Patah kat IC tu. Patah pin. Saya pernah buat dulu sebab saya nak jimat ni pasal sebab dia punya pitch berlainan. Dia nampak macam besar pitch dia kan. Dia punya pin to pin kan. Tapi sebenarnya pitch dia punya pin to pin tu kecil lagi, rapat lagi sebenarnya. Kalau yang through hole tu dia punya tu besar sikit. Tapi kalau tiba-tiba boleh jadi sebagai J-lead, kalau pin tu kuat, maka jadi J-lead kita boleh buat lah praktis J-lead tu pakai IC through hole tu. Alright. Yes. Ya saya. Nak tengok tadi slide yang tadi sebelum ni. Yep. Okay. Ni standard USMP. So dia ada banyak kategori lah. Chip component, custom termination, connector, plastic flat pack. So masa boleh tak kalau macam chip component tu gambar dia bawah tu ada tajuknya chip component. Kita labelkan. Lepas tu kalau cylinder end cap tu gambar dia macam mana. So, bila tunjuk sepintas lalu dia kan kita tak boleh nak reset. Tak tahu macam mana. Bentuk dia. Ada gambar, ada dia punya nama. Ada akan datang. InsyaAllah. Okay. Saya Kau ni nak just lukis tak sempat lah. tak. Saya perkenalan je. Dia just introduction untuk setiap apa benda saya nak perkenalkan sebentar nanti. InsyaAllah. Terima kasih. Okay. So kita mulakan dengan chip component bottom termination. So bottom termination ni macam saya cakap tadi, dia chip component tapi dia punya pin tu dekat permukaan bawah je dia ada. Tu pasal dia panggil bottom termination. Tapi belah tepi belah semua tak ada. Dia memang ada bawah je. Nah, kalau jumpa, maka inilah kriteria dia. So, saya jadi side termination. Okay, so ini table. Table ni kalau kita baca pelan-pelan, kita boleh faham lah. So berapa percentage yang boleh diterima untuk kelas 1, kelas 2, kriteria yang pertama ialah side overhang, end overhang dan sebagainya. So ni saya tunjuk je table dia. Maksudnya ni table ni dah full untuk semua kriteria dalam chip komponen yang bottom termination saja. Maksudnya dia punya pad tu ada kat bottom je. Alright. So okay lah, saya ambil yang ni kan. Ni paling okay ni. Okay, ada bottom termination je. So maksudnya pin tu dia tak ada kat atas, dia ada bottom je. Alright. Ya, yes. Okay. Yes saya. Yang A, B, C, D tu adakah singkatan kepada feature tu? Dia bukan dia dimension. Maksudnya dimension. So A side overhang nanti ada gambar saya tunjuk lagi. Dia ada A tu berapa length dia atau kat mana dia punya dimension dia. Ukuran dia ataupun allocation dia. Okay. So kalau setiap komponen memang saya sebut tadi saya ada sebut side overhang, end overhang, minimum end joint, minimum side joint, maximum fillet dan sebagainya.
sekarang pukul 1:12, 11, 1:11, astagfirullah, 9:20. Berapa ni? 9:20 orang bagi. Okay. So saya ada, saya sambung balik dia ada minimum end join, dia ada minimum side join dan sebagainya. Tapi certain component dia ada kriteria tak boleh dilakukan langsung, macam check komponen yang mempunyai bottom termination saja ni, macam end overhang dia. Kalau kita tengok sini, end overhang dia ni lah not permitted, memang tidak boleh langsung. Kalau ada defect sikit je end overhang so end overhang tadi saya sebut adalah dia hujung, maksudnya dia sama ada dia ke atas atau ke bawah lah kan. Kalau dia ada sengit je sikit, memang dah dikira defect. Macam tu. Alright. Ya saya. Boleh tak bagi tahu kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas mana yang paling baik? Kelas 3 paling baik. Okay. So kelas 3 paling baik sebab apa kelas 3 paling baik? Sebab dia high performance product. So kalau nak buat produk macam saya explain pagi-pagi tadi, kalau kelas pertama ni, kalau kita nak buat produk yang setakat untuk prototype ataupun prototype tu diperlukan untuk sebagai presentation in R&D, research and development team. Solder tu ataupun lepas kita pasang setiap komponen yang kita solder tu perlu mengikut kriteria kelas 1. Dan yang kedua kelas 2. Kelas 2 ni ialah produk yang digunakan dalam servis. Contoh servis yang saya cakap tadi macam ialah laptop, phone dan sebagainya. Tapi sekarang kalau kita pergi mana-mana IPC punya kelas, dia akan cakap okey, kriteria ni jatuh daripada segi aplikasi ni jatuh kategori kelas kedua. Tapi sebabkan phone ataupun laptop ni kan jatuh bawah teknologi. Makin lama kita hidup dalam dunia ni, lagi tinggi lah teknologi, so dia jatuh pada high class. Selalunya kelas 3 ni memang awalnya IPC wujud, kelas 3 ni memang kelas 3 ni memang sebenarnya untuk tentera, untuk macam NASA ke, oil and gas, nuclear weapon dan sebagainya. Tapi for now, kalau masa saya work skill, kalau pemakahan tu dia akan tengok kelas kedua yang kelas ketiga saja. Kelas 1 dia tak pandang langsung. Alright. Right, so ialah end overhang. So ialah side overhang. So side overhang ni untuk yang pertama, alright, so saya ambil contoh ni, yang ini dia, okay tak apa. Side overhang ni maksudnya ialah dia punya komponen, kalau target kelas dia tak ada langsung side overhang. So side overhang tu tak ada langsung. So dia memang tepat-tepat je, ngam-ngam je dengan macam ni. So dia panggil, ni dikategorikan sebagai no overhang, no side overhang. Maksudnya dia tiada sengit ke tepi, dia tak ada sengit ke kiri ataupun dia tak ada sengit ke kanan. So dia memang ngam-ngam dengan footprint tu. So dekat sini kita dirikan untuk semua kelas 1, kelas 2, kelas 3, ni target. Maksudnya komponen tu diletak, dipasang dengan betul. Tapi kalau untuk acceptable, sekadar boleh dia diterima tapi tidak digalakkan. Dia less than 50%. Yang keluaran ni, keluaran ni panggil overhang. Bukan dalam ni. Yang keluaran ni dipanggil overhang. Yang A tu. Kalau kita tengok dekat sini, ni A ni. Kalau yang saya cursor saya sekarang ni, ialah bentuk dia macam ni sekarang ni. Macam ni. So yang A tu ialah side overhang. So kalau acceptable dalam kelas ketiga, saya ambil kelas ketiga dulu Kelas ketiga,
dia mestilah below than 25%. So the whole pin dia 100%. So kalau macam ni 100%, kalau macam ni 100%, kalau keluar sikit contohlah kita ambil measurement, selalunya orang nak buat measurement ni dia pakai vernier caliper. Dia akan ambil vernier caliper, kemudian dia ukur point end to end, berapa panjang dia, lepas tu berapa yang terlebih tu, dari berapa yang terlebih tu dia akan bahagikan. Contohlah end to end tu panjang dia adalah 8 mm misalnya. Yang terlebih tu ialah 1 mm. Contoh dia ukur yang terlebih tu 1 mm. So 1 mm, saya ambil kalkulator walaupun saya so kalau 1/8 darab dengan 100% dapatlah 12.5%. So dia bawah daripada 25%. So dia dikategori sebagai acceptable kelas 3. Kalau untuk acceptable kelas 1 dan 2, dia mestilah kalau macam ni kan, dia dah separuh. Ni kemudian dah separuh, kat sini separuh. Dia bawah daripada 50%, maka dia boleh kategorikan sebagai acceptable class 1 and class 2. Untuk class 1 and class 2 punya produk, dia boleh kategorikan acceptable. Jelas ke? So hari ni memang teori memang Jelas. acceptable, class 1, class 2, class 3. Target class 1, class 2 tu memang dia confusing, tapi kalau saya terlepas pandang ataupun apa-apa content, konteks atau yang tak faham, terus dia tegur saya akan stop insyaAllah. So Okay, yes. kalau lah kita soldier, yes saya. Sorry. Nak tanya ni, okay, kita nak tentukan dia kelas 1, 2 dan 3 berdasarkan kepada dia punya chip component, side overhang dan sebagainya kan. Okay, kita tahu yang dalam setiap satu board tu ada banyak chip. Okay, berapa persen chip yang side overhang yang boleh kita ubah dia punya kelas dia? Adakah satu chip saja yang jadi side overhang, terus di kelas sebagai kelas ketiga, kedua atau pertama? Okey, saya ulang balik pasal kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 ya. Tengok sikit gambar kat overseas. Boleh. Tadi pagi tadi saya jawab soalan yang dekat dalam ni je. Tadi pagi saya sebelum start kelas saya ada tunjuk pemandangan area rumah saya. Kalau nak lebih lanjut saya boleh je pergi ambil basikal pegang phone and then saya basikal, saya memang hobi saya memang berbasikal. Saya memang kolektor basikal. Banyaklah basikal saya, tak ada banyak tapi saya memang suka beli basikal lah kan. Tapi ya, nanti saya akan kalau rajin ada masa berlapangan, saya kayuh basikal sambil saya rakam live streaming. Alright. So ulang balik soalan tadi, kalau kelas contoh produk tu kan, kilang tu ataupun fabricator, manufacturer, contohlah kilang tu dia nak produce produk tu memang untuk military misalnya, ataupun produk tu memang high level punya produk. So semua produk dia kena ikut kelas 3. Dia tak boleh kelas 1, dia tak boleh kelas 2. Another contoh yang lain, kalau company tu dia nak produce produk tu untuk servis. Contohnya macam speaker. Kemudian company speaker tu dia tahu produk dia tu ialah kelas 2 sahaja. So semua dalam kriteria yang untuk pemasangan pasangan dalam dia produk dia tu mesti kategori kelas 2 sahaja, ataupun kalau dapat kelas ketiga lebih baiklah. Tapi kalau untuk kelas 1, contohlah untuk macam general electronic purpose ataupun general yang umum, produk umum elektronik, kalau satu point tu maksudnya kalau lah saya nak buat inspection terhadap bot saya ni misalnya. Saya nak buat inspection, kalau lah ada point tu dia kelas 1, still diterima produk tu sebab
produk saya ni kategori class 1 produk. So kalau lah ada point saya dapat kelas 2 ke kelas 3 sebab produk saya ni kelas 1 tapi saya punya point tu ialah kelas 2 atau kelas 3, memang lagi bagus lah sebab kelas 3 paling atas kan. So kelas 1 paling bawah. So kalau ada lagi bagus lah. Jelas ke? Okay. Jelas. Okay, so kalau nak kategorikan, contohlah kalau dia memang tak ada kategori kan, dia memang buy supplier tu atau buy manufacturer tu. Manufacturer tu dia nak buat apa dengan produk tu high performance ke, produk tu untuk servis punya aplikasi ke, ataupun produk tu memang untuk secara general elektronik ke. Bila dia dah keluarkan produk tu jatuh kelas mana, kat situ baru kita check, okay, kalau target untuk produk kelas 1, kelas 2, kelas 3 macam mana. Kalau acceptable produk kelas 1, kelas 2, kelas 3 macam mana dan sebagainya. Alright. Alright, so saya sambung dengan defect. So defect ialah kalau lah side overhang tu dia terlebih macam ni 50%. Kalau kita nampak tengah-tengah 50% dia masih dalam untuk kelas 1 and kelas 2 dia masih diterima kalau pad dia macam ni, kalau kita solder. Tapi bila dia terlebih daripada 50%, yang ni adalah lebih daripada 50%, maka dia dikategorikan sebagai defect untuk kelas 1 and kelas 2. Tapi untuk kelas, contohlah saya punya board produk tu kelas 3, tapi sekarang ni saya punya board adalah 40% misalnya. Dia punya side overhang adalah 40%, maka dia tidak dia kategori defect produk kelas 3. Alright, jelas. So next, your end overhang. So end overhang ni dia macam saya sebut tadi, end overhang ni kalau berlaku sikit je end overhang, dia terus tidak diterima, not permitted, langsung tidak diterima. Tak kisahlah kelas 1 ke, kelas 2 ke, kelas 3 ke, langsung tidak diterima untuk chip komponen yang ada connector permukaan bawah saja. Macam dalam gambar ni, dia punya yang silver ni adalah dia punya pin dan warna hitam ni adalah dia punya body komponen. So kalau dia sengit sikit, dia terus tidak diterima. Maksudnya kena buka balik, rework and solder balik. So next ialah end join with. Lebar timah untuk end yang seal. Maksudnya kalau end join with ni, timah yang kena dekat pin. Timah yang kena yang kat pin komponen. Itu maksudnya end join with. So kalau end join with ni macam saya sebut tadi, yang ni 100%. Kalau kita letak sini, kita solder misalnya kan. Kita solder. So dia punya contact tu 100% kena. Maksudnya kalau kita solder semua, contact tu semua kena. Maksudnya end join with ni untuk dia boleh point untuk solder ni dia kata di target untuk semua kelas 1 and kelas 2 and kelas 3. Dia berlainan dengan kelas untuk acceptable. Untuk acceptable dia kalau macam tadi saya cakap, saya ada masa saya belajar benda ni, saya pernah cakap kalau contohlah satu komponen ni ni dalam pemangkahan, kalau pemangkahan macam dalam work skill ke apa ke, contohlah dalam satu komponen dia dah sengit. So kat sini dah kategori side overhang. Tapi dia boleh maksudnya hakim dah jatuh hukuman. Dia dah beritahu okey ni fault, ni tak boleh terima. Lepas tu next hakim dia akan tengok, oh yang ni fault juga ni, tapi fault yang hakim tengok adalah end join with, iaitu dia punya solder, timah yang disolder ni ialah tak lebih pada 70%
75% ataupun 50%. Boleh tak hakim tu jatuh kesalahan yang tu kat dua kali? So tak boleh. Maksudnya kalau lah satu komponen tu dah jatuh satu kesalahan, kesalahan lain tu untuk komponen tersebut, komponen sama, dia tak boleh jatuhkan kesalahan. So kalau sesiapa guru-guru yang berminat kalau nak berlawan dengan hakim-hakim dekat WCMB tu, tiba-tiba lah tengok, oh ni ada 2 kesalahan, lawan je. InsyaAllah dapat makan balik tu. Okay. Next, ialah acceptable. Kalau acceptable untuk class 1 and class 2. Saya sebenarnya class 3 dulu Untuk class 3, kalau solder ni dia penuh pin yang disolder lebih daripada 75%, maka dia kategori acceptable untuk produk kelas 3. Manakala untuk kelas 1 dan kelas 2, kalaulah dia punya pin tu solder ada timah 50% daripada pin ni, maka dia boleh dikategorikan sebagai acceptable kelas 1 untuk kelas 2 punya produk. Dan selebihnya, kalau saya solder macam contohnya yang saya solder kat sini terima sikit je misalnya kan. Terima sikit je, maka yang ni defect untuk kelas 1 dan kelas 2. Kalau lah saya rendah macam ni, tapi saya solder dia bawah daripada 75%, dia defect untuk kelas ketiga punya produk. Dia pening, tapi once kalau kita take time untuk faham berapa persen untuk kelas ketiga, berapa persen untuk kelas kedua, maka dia dah boleh, kita dah boleh ikut flow tu. Kalau siapa yang ada soalan terus tanya je. Right. Okay, sekejap. Nak dapat yang solder 100% tu yang macam mana? Sebab tadi below 75% class 3 and then below kan, nak faham yang 100% tu banyak mana? Oh, 100% tu memang full macam ni. Ni kan kita ada komponen kan? Komponen kita ni ada kan, kalau bottom termination ni dia ada pad, dia ada pin dia kat permukaan bawah kan. So permukaan bawah 100% tu maksudnya semua timah ada dengan dalam semua permukaan ni lah. kan kita boleh nampak solder tu dia dah solder 100%. 100%. Tu maksudnya 100%. Kalau dia macam contohlah, kalau dia macam mana dia ukur misalnya kan. Contohlah dia terlebih sikit, macam saya sebut tadi, terlebih sikit misalnya. So kontak yang kat sini, kontak yang kat saya unshare screen. Alright. So kontak yang kat sini, kontak yang dekat sini dia solder. Kontak sini tak solder misalnya kan. So dia akan ambil pembaris macam biasa. Contohlah ni 8 mm, dekat sini 1.5 millimeter. So 1.5 bahagi dengan 8, darab dengan 100, 18.75%. So contohlah produk tu dia nak buat kelas 3. Kelas ketiga punya produk. Maka sebabkan dia punya kelebihan tu adalah 18.7. So kalau kita tolak 100, tolak 18.75, dapat 81.25, maka point tersebut diterima sebagai acceptable kelas ketiga. Jelas ke? Yang lain jelas tak? Tak jelas, saya tahu. Okay. InsyaAllah jelas. Okay, beres. Mantap. Boleh teruskan. Hari ni memang kita pandang benda ni lama, insyaAllah. Okay, tadi kan? Ya? Steady. Steady, insyaAllah. Okay, so tadi enjoin. Ya? Ya, betul. Ya saya. Okey, saya ada nak tanya sikit. Okey, macam boleh. contoh bot military, contoh kan, bot military perlu berada dalam kelas 3, betul? Okey. Okey, contoh pada bot tu ada 10 komponen. Okey. Ada 10 komponen, ada 10 chip komponen. 9 daripada tu
lepas acceptable untuk kelas 3. Tapi Okay. satu komponen tak lepas untuk kelas 3. So macam mana dia dikategorikan bot tu? Okay. Dia bergantung kepada owner berbot tu. Kalau owner bot tu kata okay, produk tu dia nak pasarkan sebagai kelas 3 produk, maka tak kalau satu je komponen dia bukan kelas ketiga, maka produk tu jatuh bukan kelas ketiga. So as assembler ataupun technician kena repair balik komponen chip tu jadi balik sebagai kelas ketiga, barulah produk tu boleh dipasarkan sebagai kelas ketiga punya produk. Jelas tak, Tuan? Jelas. Jelas. So basically dia depends on manufacturer. Manufacturer tu dia nak keluarkan produk tu untuk apa. Kalau produk tu memang high performance, memang kena ikut semua kelas ketiga. Kalau produk tu memang sekarang untuk servis, maka semua kriteria kena ikut kelas kedua. Kalau produk tu nak dikeluarkan untuk kelas untuk elektronik, aplikasi elektronik yang umum, maka kalau dalam produk tu ada kriteria kelas pertama, ada defect ataupun acceptable kelas pertama, boleh dikeluarkan dalam pasaran. Macam itulah. So basically ni semua produk yang kita solder ni ialah untuk yang dikeluarkan pasaran untuk jual kepada klien ataupun customer dan sebagainya. InsyaAllah. Sekejap Yep. Okay, untuk semua cikgu-cikgu yang mengajar workshop tu, kita boleh bagi cadangan kot. Kalau kita buat soalan PB ke apa ke, kita just tetapkan saja projek yang pelajar buat tu untuk ini, kita kena tetapkan kelas ketiga katakan, kan, untuk PB lah, supaya budak tu bila buat saja sesuatu task tu, kita dapat check dia dan kita dapatlah bagi tahu kan, ini setakat ni kita ni tak sampai lagi kelas ketiga dan sebagainya. Mungkin ini salah satu sebab kita boleh melatih pelajar lah supaya dapat menghasilkan sesuatu produk tu sehingga ke kelas yang ketiga. Macam tu cadangan lah kan. It's a good idea sebenarnya. Tapi saya tak tahu kalau saya di MJRI, masa saya belajar workshop memang lecturer saya expose benda ni. Dia tak ada expose detail. Dia memang expose macam general. Dia tak ada sebut kelas 1, kelas 3. Dia sebut masa tu saya rasa produk ni untuk high performance, produk ni memang untuk low performance. Tu je saya ingat saya. So dia lecturer saya cakap tu, okay, siapa-siapa yang achieve high performance punya soldering, okay, dia punya markah tinggi. Kalau siapa soldering dia low performance, maka dia rendah. Macam tu lah. Tu pun antara good approach juga. Tu antara cara yang bagus juga saya rasa. Tapi untuk beritahu kriteria kepada student, saya rasa sangat bagus sebab dekat sini, contohnya dekat sini nak jadi electronic assembler, dia memang kena ada experience dan kena expose. Dan gajinya kalau convert to Malaysia lah, kalau tak convert, okay, kalau kita convert Malaysia, gaji assembler yang solder and check. Kalau kita solder board tu and check, gaji sebagai electronic assembler dekat sini, kalau tukar Malaysia ialah RM10,000 sebulan. Dia solder je. Tu sebab dia punya, tapi tanggungjawab dia tinggi lah. Tapi kalau defect, memang kena marah dengan supervisor and manager lah. Macam tu. Tu so far yang saya tahu. That's why kalau siapa-siapa yang tahu nak atau nak jadi benda macam ni, memang agak, bagi saya agak penting dan sebagainya. Selalunya yang buat inspection ni memang akan ada inspection engineer. Inspection engineer selalunya memang qualified, professional certificate seperti IPC. Ada satu lagi certificate, satu standard. Tapi standard dia tak famous. Dia panggil EASD, Electronic Assembly Standard Professional. Saya tengok tu. Tapi dia panggil EASD macam tu lah. Tapi tak famous lah. Tapi ada orang tengah nak sebarkan standard tu. Alright, next. Macam tadi ialah kelebaran N. Maksudnya dia panjang N ni kan. Dia N. So sekarang ni ialah the side. Berapa
berapa yang boleh diterima, berapa yang tak boleh diterima. Sebenarnya dia sebabkan dia site, dia sebabkan keluar daripada sini, pandangan macam ni, dia macam ni. Dia macam ni. So macam kita tahu tadi, end overhang sebenarnya tak boleh diterima. So bila dia buat site, kalau benda tu ada sengit sedikit lah misalnya kan. So sebenarnya dia ukur berapa dia punya kontak kat sini, ada kontak pin yang daripada tepi. So kalau untuk acceptable, maksudnya amount dia tu memang mencukupi. Kalau dia tak ada percentage, dia sekadar tengok je untuk semua kelas. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, dia tengok okay yang ni yang ni mencukupi semua pin. Maka dia dikategori sebagai target. Kalau acceptable ialah dia sekadar cukup, dia tak naik pun, dia sekadar cukup untuk solder daripada tepi. Kita nampak dia solder hujung ke hujung. Tapi amount dia tu sikit lagi daripada dia tak ada curve. Okey. Yang belah kanan saya ni ialah target. Yang belah sini ialah acceptable. Dan selebih daripada dua ni dipanggil defect, side joint length. Kepanjangan tepi timah, tepi connection, side joint. Okay. Next ialah maximum fillet and minimum fillet. So akibatkan chip component yang ada bottom termination ni, dia punya kontak ada kat bawah je. So mengakibatkan kontak tu ada kat bawah je, dia tak ada obvious sangat maximum atau minimum fillet. Sebab kalau kita solder pun, dia punya solder tu naik sampai bawah ni je. Naik sampai betul-betul bawah, permukaan bawah komponen je. Sebab kontak dia tu ada kat bawah je. Macam kontak dia kat bawah je. So kalau dia punya maksimum ketinggian timah tu dekat situ memang tak ada. Selagi kita nampak okay, ada, okay. Dia tak target, dia tak ada acceptable, dia kira okay je. Maksudnya boleh diterima. Kalau tak ada langsung, maksudnya tak ada langsung, tak solder maksudnya. Tak solder, okay. Dia kategori defect lah. Jelas ke? Jelas kan? Alright, next. Next adalah solder thickness untuk bottom termination. So solder thickness ni pun sama juga dengan maximum height tadi. So sebabkan komponen tu dia ada kontak kat bawah je. So sekadar tengok kalau ada maka acceptable, kalau tak ada dia kata defect. Alright. And overlap. Okay, and overlap ni dia kita pening dengan seperti saya sebut tadi, dia pening sikit dengan end join with ni, ataupun dia pening dengan overlap ni, solder ataupun end overhang. Dia bukan pening, dia agak confused macam tu. Tapi saya akan terangkan end overlap ni sebenarnya ialah panjang yang J ni. Contoh yang ni ialah pad, kemudian yang ni adalah kontak komponen tu. So daripada hujung bawah ni sampailah hujung bawah ni, berapa dia punya overlap. Tapi overlap dia tu bukan by component. Kalau end join ni percentage dia bawah jatuh kat komponen kan. Kalau end overlap jatuh dekat bawah pad and bawah komponen. Dia confused, tapi selalunya orang hakim dia tak perasan pun end overlap ni, sebab dia confuse end overlap dengan end join with tu. Kelebaran timah yang dah solder dekat kontak tu. Yes, gambar sebenar tak ada. Sebab chip komponen jarang diproduce. So memang dia sekadar pengetahuan, tapi untuk practical sebab benda tak ada.
saya pun tak, secara jujur, saya pun tak pernah solder pun. Chip komponen yang ada kontak bawah aja. Pernah lah sekali. Saya pernah solder sekali. Tapi jarang ada. Itu pun bukan, saya solder tu bukan resistor, saya solder tu pun fuse saya rasa. Fuse, dia memang ada kontak bawah je. So nak solder tu pun memang sukar juga sebenarnya. Nak kena letak perlahan, lepas tu solder, cairkan solder tu dulu baru letak komponen tu. Baru dia lekat. Kalau tak tahu macam nak melekat macam mana. Macam tu. Tuan. Ya? Tuan Yus nak tanya sikit. Use saja. Untuk macam yang bekerja macam checker untuk check soldering lead tu kan. Okay. Ada alat khusus ke yang digunakan selain kanta ke apa? Ke ada alat-alat yang spesifik? Oh, dia ada 3 main equipment. Alat, ada 3 main equipment. Yang pertama ialah mikroskop. Yang kedua ialah caliper. Yang ketiga dia ada panggil vernier pointy caliper. Dia macam caliper tapi dia bila kita laraskan dia punya ukuran tu micromilli. So bila kita laraskan tu dia keluar jarum itu. Saya pun tak tahu, saya pernah jumpa tapi saya tak tahu nama spesifik dia. Saya panggil dia apa dia sebut? Saya panggil micro caliper lah. Tapi selalunya tapi sekarang dia dah ada mikroskop. Mikroskop tu dah ada measurement. Dekat kanta tu dia ada measurement dia. So kalau kita try laraskan komponen, kalau ni contohnya mikroskop, kita try laraskan kita punya board kat mana point yang kita nak, dia memang dah siap lah. Dekat mikroskop tu, dekat dunia kanta tu memang dah ada siap dia punya pembaris, berapa mili. So sekarang dah pakai macam tu dah. So bila dia pakai macam tu, so far saya tengok quality checker, quality assurance tak ada kamera lagi seingat saya untuk check komponen macam ni. Selalunya orang akan guna manual lagi. Ke dah ada tapi saya tak tahu. Wallahualam. Tapi kalau by logic mesti dah ada kan, sebab ya teknologi kan. Detect kamera, benda tu berasingan daripada benda yang telah diletak awal-awal, boleh dikatakan defect dan sebagainya. Tapi sebagai spesifik, kalau tools yang spesifik, for now saya pernah jumpa yang tu lah, yang mikroskop, tapi mikroskop tu dalam tu dah ada siap caliper. Kita memang boleh laras caliper tu berapa mili kita nak, berapa mili kita nak zoom atau berapa mili kita nak keluarkan dia punya pengukur tu, dimension tu dan sebagainya. Alright, so sekarang menunjukkan jam 9.51. So kita take break 10 minutes, kita jumpa jam 10. Ada persoalan untuk sepanjang ni? Saya confused. Use yang penyeraan tu kan, boleh tak use tunjukkan? Yang mana? Yang penyeraan yang bahagian mana? Overhand and overhand tu ada pengiraan dia kan? Pengiraan. Oh, okey. Macam mana tu? Oh, saya kira macam berapa percentage, berapa semua tu Percentage dia tu. Okey. Lepas back ni saya akan tunjuk saya tulis dekat notes and then saya tunjuk calculator juga ya. Okey. Soalan lain? Tak ada So be right back. Toilet break jap.